subhanallah, 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 subhanallah al-azim bihamdi daiman qa'iman abada alhamdulillah. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد نبيا ورسولا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم اجعلنا من أهل العبادة ولا تجعلنا من أهل المعصية رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala kerana dipertemukan pada malam ni, dapat sama-sama kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ni kita bersama penceramah yang tidak asing lagi di negara kita, Ustaz Ilyas Ismail, dengan tajuk Road to Ramadan. Dan untuk makluman Ustaz, kita sebenarnya malam ni malam yang ketiga lah, kira malam ni macam kemuncak lah, membicarakan berkaitan dengan persediaan nak bertemu dengan Ramadan, yang mana pada malam pertama itu kita bersama dengan Prof. Dr. Muhammad Suki Osman. Kemudian semalam kita ada forum Ustaz Sabri Roni bersama dengan Abang Faizal Ismail. Dan kemudian pada malam ni insya-Allah kita bersama dengan Ustaz. Mudah-mudahan ilmu yang akan dikongsikan pada malam ni bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat Jemaah Surau Al-Ikhwanul Muslimin Sungai Taim Rantau Panjang ni memberi satu impak yang besar dan memberi satu persediaan yang sedap untuk kita bertemu dengan Ramadan, insya-Allah, kalau dipanjangkan umur pada hari Khamis nanti, insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Ustaz Ilyas Ismail untuk meneruskan majlis ataupun ceramah khas kita pada malam ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ala yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Terima kasih pada saudara pengacara majlis yang saya hormati, Tuan Imam, pengurusi dan ahli jawatan kuasa Surau Al-Ikhwan Muslimin Rantau Panjang. Terima kasih banyak atas kesudian menjemput saya pada malam ini. Para alim ulama, asatizah, tuan-tuan guru, ustaz-ustazah, tuan-tuan haji, ibu-ibu, muslimin, muslimat, adik-adik, anak-anak, moga-moga semuanya dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala malam ini dapat kita dipertemukan, dan tahniahlah saya ucapkan pada pihak pengurusan surau atas kejayaan program yang dianjurkan sejak daripada beberapa hari yang lalu sampailah ke malam ini dan seterusnya. Ramai meriah malam ni. Anak-anak yang sambut saya tadi ni rasa macam Rosyamno pula tadi ya. Turun budak-budak ajak bergambar lah, bersalam, bercium lah kata. Dia kata, oh ini tengok TV kan. Macam budak-budak ni. Ada satu masjid tu saya pergi itu macam tu jugalah. Budak muda datang. Wah, ustaz kan. Ada seorang tu, ni ustaz ni. Saya tanya, ni adik ni kenal ke ustaz? Mana boleh tak kenal. Ustaz Ismail, mestilah kenal. Ismail. Tu ayah saya. Oh silap. Allah silap ustaz. Tak apalah. Maknanya dia cam lah. Cukuplah silap nama bapak kita pun tak apa ya. Baik, malam ini dengan tajuk yang sangat istimewa. Bunyinya orang putih ni. Tajuk Road to Ramadan. Dahsyat tajuk kita. Saya ingat kena cakap orang putih lah tadi ni kan. Baik, malam ini saya kira setelah dah dibincangkan beberapa hari yang lalu berkait tentang Ramadan, tibalah giliran saya malam ini. Mungkin saya akan sentuh beberapa bab-bab penting dalam Ramadan yang mungkin boleh beri manfaat kepada kita. Ibu-ibu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kebiasaan tahun-tahun sudah kita menempuh bulan Ramadan, biasanya kita akan lalui ada 3 masalah utama. Yang ketiga-tiga masalah ini saya kira malam ini insya-Allah sama-samalah kita muhasabah dan kita sama-sama untuk perbaiki sebelum kita nak masuk ke dalam bulan Ramadan Al-Mubarak yang tak lama lagi. Artinya kita pelan-pelan lah, slow-slow, alon-alon alon-alon kelakon lah. InsyaAllah kita akan belajar benda ini. Saya ni tak jauh ngomong Jawa tu tak pandai sangat, sikit-sikit boleh lah insya-Allah. Tuan-tuan semua baik. Pertama,
masalah ataupun isu yang berkait tentang Ramadan yang selalu tahun-tahun sudah, harap tahun ni jangan berulang lagi. Pertama, iaitu berkait tentang isu kefahaman dan ilmu kita terhadap ibadah dalam Ramadan. Orang kita biasa kalau sebut Ramadan ataupun biasanya dia sebut bulan-bulan puasa, akhirnya yang dia buat puasa je lah. Tarawih tak ada, khatam Quran tak ada, majlis khatam datang bersama melekat kan. Lagi apa lagi? Dia tak apa sangat, dia sebut bulan puasa. Pertama sekali kita ubah tahun ni, sebut bulan Ramadan. Jangan sebut lagi dah bulan puasa Ramadan. Pasal dia kalau sebut Ramadan, dalam itu ada puasa, ada khatam Quran, ataupun ada i'tikaf, Lailatul Qadar, semua ada dalam tu selain daripada bazar. Okey jadi pertama sekali kena ingat apa? Iaitu kita sebut bulan Ramadan. Artinya apa? Masalah kita yang pertama biasanya berkait tentang ilmu dan kepahaman kita berkait tentang ibadah-ibadah dalam Ramadan. Dia kalau tuan-tuan ibu ayah semua perasan, dalam rukun Islam yang 5, ibadah yang paling panjang sekali tempohnya adalah ibadah puasa. Puasa Ramadan paling panjang. Dalam rukun Islam yang 5, dari mengucap syahadah sampai haji, puasa Ramadan paling panjang. Kalau semayang, panjang ke? Tengok kalau imam panjang-panjanglah sikit, bacaan ngilai-ngilai sikit apa, 10 minit, 15 minit. Sendiri punya semayang, mana ada 10 minit. 3 minit, saya ingat paling-paling 3 minit, 3 ke 5 minit. Malaikat baru nak tulis pahala sekali, habis dah. Tadi bukan baru ambil semayang. Habis dah lah, baru nak tulis pahala. Punya cepatnya dia, kelang kabut. Semayang sekejap. Ibadah apa lagi? Ada orang kata haji Ustaz, haji lama. Mana ada haji lama? Ibadah haji hanya 5 hari saja. Yang Arafah hanya Muzdalifah, kutik batu, pergi Mina, melontar mabit dan balik ke Mekah, apa ni, tawaf, sa'i, tahallul, semua tu 5 hari ya. Yang duduk sampai 45 hari semua tu, berbulan duduk tu, itu kan muassas, susah, muassasah. Susah apa tu? Yang package beratus ribu bayar tu, itu yang orang duit banyak boleh lah, seminggu ada duduk lah. Orang kata pergi haji tak? Pergi lah, bawa balik. Sekejap lah, ratus ribu. Dia kan dah keluar kan, untuk haji tahun ni dah keluar dah. Yang apa? T40 paling ni sekali 30,000. Kalau B40 ni dia ada kos-kos dia lah, dia ada. Tapi yang package yang duduk seminggu lebih tu, itu ratus ribu. Saya ingat dengan tu ada yang 200,000 ada. Itu seminggu lebih balik dah. Rasa berjemur semalam doa selamat, balik dah. Cepat, duit banyak. Dia haji ni 5 hari. Lagi apa lagi tuan-tuan? Yang apa lagi? Ibadah apa lagi? Tak ada dah. Puasa paling panjang 29 atau 30 hari. Kalau majlis raja-raja umum awal, awal sikit. Patut 30 hari, potong jadi 29 hari. Itu yang kelang kabut tu. Ayam pun terkejut. Memang malam ni sembelih? Malam ni? Ni akan ada sehari lagi. Wasiat malam tu ke ayam tu pun. Tahu sudah Saya mak mentua sahabat berenam. Jadi malam tu saya dekat puncak alam, buka puasa. Chef kelang kabut dah, basuh pinggan periuk. Saya tak tahu lagi. Buka WhatsApp pula, rupa esok raya. Malam tu juga kedai gunting rambut dekat mana? Tanjung Karang ke apa? RM20 ke RM30 satu kepala dia ambil. Potong nombor 3 dengan nombor 2 Dahsyatnya. Punya dah tak ada pilihan. Dia pun yang mayang raya pagi tu semua mata hantu raya semua merah semua. Tidur lewat belakang dengan Tok Khatib pun tidur lewat buat rendang malam tadi. Kelang kabut lepas mayang orang datang rumah. Baraan pun lewat sikit tahun ni. Tahun sudah kelang kabut. Artinya Ramadan adalah, atau puasa dalam Ramadan tempohnya sangat panjang, 29 ke 30 hari berbanding haji. Haji punyalah kursus dia 17 siri kursus haji. Untuk 5 hari punya ibadat 17 siri kursus. Puasa ada kursus tak? Mana ada? Itu yang ulang benda sama. Asal masuk Ramadan soalan sama mesti datang. Soalan berulang dia panggil. Ustaz korek hidung batal.
Korek hidung soalan dia. Meningkatlah sikit, umur dah 56 dah. Ustaz ni korek, kau selama ni kau korek hidung tak ni bulan-bulan Ramadan ya? Kan? Yang saya pelik tu kenapalah Ramadan baru nak korek. Banyak bulan lain dia dia panas, dia kering cepat sikit tu kan. Tapi dalam gelak-gelak ni saja je lah tuan-tuan, ilmu kan. Sebenarnya boleh tak korek hidung ketika berpuasa? Boleh tak korek? Boleh koreknya, tapi jangan korek terlalu bersemangat, terlalu berdaya juang sangat sampai mata hitam tu hilang. Oh, sampai putih tinggal mata. Janganlah gitu. Orang lalu pun dia buat tak. Oh, dalam betul. Dia ingat tak ada orang. Jangan tu. Gua duduk dalam kereta kan, boring, tunggu bini ke sekolah, mengajar sekolah, lambat keluar, ngorek. Internet tak ada, tak tahu apa nak buat, korek dalam kereta sebelah, tengok, feeling. Itu makro hukum dia. Taklah batal, makro. Dalam korek tu, ting pula tu, kat ujung. Tu tak tahan tu. Dan saya pun tak faham betul lah. Rupa ada orang hamba Allah ni umur dah banyak dah, tapi pahaman dia tentang puasa tu, rupanya ada seorang hamba Allah ni sian kat dia. Saya sembang Ustaz Kazim hari tu. Ustaz Kazim cerita ada orang tanya soalan kat dia. Orang tu punyalah dia faham puasa ni tak boleh telan air liur. Air liur sendiri, air liur orang buat apa? Air liur sendiri tak, maknanya selama dia puasa tu meludah saja. Meludah saja. Dia kata kau telan air liur batal. Sian. Kesian dia. Dan nyimbang orang tak boleh dah. Berkumpul je. Tak boleh telan. Sian. Tapi kalau kahak boleh telan tak? Kahak boleh telan? Kahak boleh telan dengan syarat. Kahak tu dia memang duduk di tempat dia lah. Kan kita ada rasa, musim-musim sesema, sedung kan, kita ada rasa-rasa tu kan. Dan memang dia kat sini. Telan, tak apa. Jangan di... kahak kadang kita kan ada macam tu kan, tak ada kerja apa nak buat, dia itu tu. Bila dia dah maaf lah tak apa sedap bunyi, dia tu bila dia keluar tu jangan telan. Kalau telan batal, sebab dia dah dikira benda asing, benda luar. Kalau telan batal, habis. Walaupun kahak sendirilah, kahak orang buat apa, kahak sendirilah pergi qauh tu. Ada orang macam tu kan, dia semayang, dia tengah semayang boring tu, imam panjang baca zuhur asar kan senyap. Apa lama imam ni. Dia buat yang tu kan. Betul lah, dia keluar kan, dah lah semayang puasa pula tu, kena keluarkan lah. Kalau ada sapu tangan, kalau musim pakai mask apa kan boleh lah. Buka lah mask tu, adalah tempat membuang. Kalau tak ada, sapu tangan kena ada lah. Tak ada sapu tangan hapom, tak ada tangan je, ada tangan lah. Tapi kena ingat tu, kan nanti bila habis sembahyang kan, sallallahu ala Muhammad, kawan sebelah salam, licinnya tangan. Apa licin sangat tangan ni? Ahli syurga. Putus sahabat tu, jangan main-main, kena left group tu. Jadi banyaklah isu-isu tentang puasa ni, taklah kita nak ulas malam ni. Nak bagi tahunya, nak membangkitkan kesedaran masyarakat. Banyak lagi pengetahuan kita tentang bab-bab puasa ni, jangan diambil mudah. Mehlah baca buku-buku, buka baliklah buku-buku panduan ibadah Ramadan, puasa lah apa, di internet pun banyak, buka-buka. Kita ulang kaji semula. Malam ni sekadar nak bagi semangat saja tuan-tuan selanjutnya. Dan begitulah juga beberapa ibadah-ibadah yang lain, termasuklah ketika kita dalam tempoh berpuasa, pesankan pada anak-anak jangan sesekali tinggal sahur. Sahur ni jangan sesekali tinggal, pasal Nabi SAW, baginda Nabi mengingatkan kepada kita bahawa tasahharu fa inna fi suhuri barakah. Bersahurlah kalian semua, kerana pada sahur itu adanya barakah, adanya keberkatan. Kata Imam Nawawi rahimahullah, berkat pada sahur itu ada dua. Pertama, berkat syar'iyah. Kedua, berkat badaniah. Apa makna berkat syar'iyah? Iaitu berkatnya waktu itu kerana waktu-waktu lain harap nak bangun, nak semayang tahajud, semayang sunat, baca Quran time-time tu sebelum subuh. Pernah buat?
kadang-kadang, ke jarang-jarang, ke tak pernah langsung. Ini alang-alang bangun sahur tadi kan, ada minit-minit lagi sebelum nak azan subuh kan. Apa buat? Itu kan waktu mustajab doa, itu waktu paling afdal baca Quran, itu paling bagus, banyakkan semayang-semayang sunat. Itu berkat namanya. Bulan lain payah nak bangun waktu tu, biasa 6.30, 6 suku lah tu pun kalau jam ni. Kalau dengan jam pun meninggal dengan kita-kita kali tak ada dah. Tu. Saya ingat kalau orang tanya amalan mudah bangun sahur, ada tok guru lu ajar. Nak tulis lah. Amalan mudah bangun sahur, kalau orang tua lu ajar, sebelum tidur ihdinas siratal mustaqim tu ulanglah 7 ke, ulang ke beberapa kali. Ini bukan hadis, tidak, orang tok guru dulu. Dan sebelum tidur tu ihdinas siratal mustaqim, set dalam kepala 5.30 pagi ihdinas siratal mustaqim, 4 suku pagi, boleh jangan ihdinas siratal mustaqim 8 pagi, janganlah tu kan sahur tu sarapan namanya. Tu ni set dalam kepala ni itu. Ataupun amalan kedua, kunci jam. Ini orang tua tak ajar, saya ajar. Tua kunci jam tuan-tuan, dan jam tu juga bagi yang riuh punya, yang kuatnya. Jangan jam tidur memang tidur lah jawabnya. Turu tidur. Dia bunyi yang riuh, yang kering tu dulu. Ingat kecil-kecil dulu kan, ada jam bulat yang ada loceng dua atas tu, yang ada hammer kat tengah tu. Tak ada dah jam tu, pasal malam banyak dulu jual. Sedap tu. Jadi ingat sahur jangan tinggal. Berkat kedua berkat badaniah. Apa makna berkat badaniah? Orang rajin bangun sahur sihat. Berkat badaniah, badan jadi sihat. Dan ikut kajian sekalipun, orang-orang pakar-pakar diet apa ni semua cakap, orang yang jenis tak suka mengamalkan makan pagi, tak mengamalkan makan pagi, ada orang jenis, kalau tak Ramadan lah, jenis tak suka sarapan kan ada. Dia dipanggil golongan brunch. Breakfast sama lunch. Brunch terus. Jom minum sarapan. No. Aku brunch. Breakfast sama lunch. Aku jamak takhir. Dia panggil. Aku jamak takhir punya. Kalau zuhur tu asarnya. Ini sarapan no. Tengah hari dia makan. Jimat. Makan tengah hari je nanti. Jenis tak suka sarapan, atau bahasa kita jenis tak suka makan pagi, akan mudah mendapat 3 risiko. Maaf ni saya nakal je lah pakar-pakar sebut. Jenis tak suka makan pagi, sahur, sarapan ini mudah dapat, pertama risiko untuk gemuk, sakit jantung, kencing manis. Tolong ingat tu. Jenis tak suka sarapan ni. Kalau kita Ramadan, sahur. Jadi jenis pemalas bangun sahur ni, tolonglah insaf. Bangun tuan-tuan, bangun. Badan tu dah lah macam tu dah, tak nak bangun sahur lagi pula. Susah ustaz sahur. Saya ni malas, tak tahu apa nak makan. Apa susah? Nabi SAW, Nabi mengajar kita, kalau kita paling-paling sekali tak tahu apa nak makan sekalipun, Nabi kata apa? Fala tad'uhu walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma'in. Nabi kata paling-paling ringkas punya sahur itu adalah dengan seteguk air. Seteguk air cukup. Kan ada orang dia jenis pagi-pagi sangat, dia macam tak boleh nak masuk. Dia tak boleh masuk. Tapi ada orang meriah sungguh. Nasi ulam lagi. Ulam sahur tu dengan ulam. Vitamin jangan cakap. Vitamin warna-warni. Yang merah, yang hijau, yang kuning, semua ada. Itu tongkat ali, makjun itu ni, memang ubat tahan lapar semua dia memang kuat. Patutlah aku 11 pagi jogging lagi tengah-tengah hari Ramadan tu. Macam-macam. Jadi ingat, jangan tinggal amalan bersahur walaupun seteguk air. Kok tuan-tuan, subuh 5.45, sedar 5.35. Sempat masak nasi? Sempat tak masak nasi? Sempat. Tapi sahurnya pukul 8. Mana orang masak nasi dah, bangun dah lewat. Jadi apa nak buat? Minum air kosong dan minum apa, makan apa? Saya nak tanya, waktu sahur kurma itu rutab ke tamar? Sudah. Kami kurma je ustaz, rutab ke tamar ke? Tak pun Yusuf Tayyub tu je lah.
Dia kalau sahur tamar. Tamar ni kurma kering. Kalau buka puasa rutab. Rutab ni kurma basah. Orang basah rendam ke? Rendam buat apa? Kurma basah tu kurma yang orang buat tahnik budak tu. Lembik-lembik tu. Tu kurma basah, dibuatnya buka puasa. Tapi kalau sahur, kurma yang kering-kering tu, yang keras gitu kan. Itu biasanya untuk sahur. Sebab itu orang tua-tua dulu kalau sahur, dia biasanya ikan kering, ikan kasam. Betul tak? Lauk untuk sahur biasanya yang ringkas-ringkas. Goreng ikan bilis, telur dadar. Cukup. Betul tak? Kan? Tapi kalau berbuka, yang berkuah-kuah, yang basah-basah, macam kurma basah tadi. Jarang orang sahur gulai ketam. Gulai ketam, itik masak, ada tapi jarang lah, selera sangat ni. Tapi biasanya kalau arwah ayah saya, mak saya dulu, kalau hari pertama Ramadan dia nak bagi anak-anak dia semangat bangun sahur, dia masak yang sedap-sedap lah. Maknanya tidur pun terganggu lah. Wangi jadi anak pun bangunlah sahur automatik. Bukan anak, ayah-ayah pun bangun sekali, sedap kan. Itu ada akak-akak ni, baik tu orang perempuan bulan Ramadan, kita kalau boleh raya tu bagilah CJ penghargaan. Perempuan lah paling banyak berjasa dalam Ramadan kan. Kelang kabut dia bangun dulu. Tu yang kadang tu jenis suami ni tolonglah. Saya ingat akak panggil sekali, bangunlah ke abang pun macam budak tidur. Dah lah tidur ngangak. Ngangak berapa ekor lalat masuk bertelur dah tak tahu orang. Bang, sahur. Akak pergi panah lauk. Mai tidur lagi. Orang tuan ni kata, bangun dah sahur dah. Ya Allah, lagi 10 minit nak subuh dah. Tengok lagi sekali, bangun dah. Tapi kain plekat bersilang macam ni. Dalam tak pakai apa. Buruk lah, ya Allah. Berubahlah tuan-tuan, tua-tua dah, takkan macam budak lagi. Boleh termenung depan singki. Jadi zombie ya. Maka apa kita bangun sahur segar, semangat. Ni kejap lagi nak semayang tahajud, semayang hajat, doa pada Allah. Hidup banyak masalah ke depan ni, tak tahu apa nak jadi ni. Doa pada Allah, ni kesempatannya. 10 tahun puasa sama perangai, berubah sikit tahun ni. Jadi ilmu tentang Ramadan kita kena faham. Termasuklah tadi apa? Sahur jangan tinggal. Dan amalan-amalan lainlah banyak lagi. Dan juga termasuklah ibadah dalam Ramadan nanti, solat sunat tarawih jangan tinggal. Sebab itu tarawih ini tuan-tuan, yang saya pesankan sangat, Nabi SAW menyebutkan, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Kata Nabi SAW, siapa-siapa yang menghidupkan, membangunkan malam-malam Ramadan itu, Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Kata para ulama, mendirikan malam-malam Ramadan itu qiyamul lail, solat sunat tarawih itu termasuk qiyamul lail lah tu. Termasuklah tu. Sebab dia lepas isyak kan. Bangun tuan-tuan, semayang. Solat sunat tarawih ni tolong jangan tinggal. Itulah pesan saya. Kadang ada orang tanya, ustaz apa amalan dapat Lailatul Qadar ni ustaz? Tidur tepi sungai ke, menengok ke apa? Janganlah. Tu budak zaman dulu, budak-budak moden dah sekarang ni. Kita nak dapat Lailatul Qadar ni, amalan paling senang macam mana? Siapa tahu? Nak buat apa? Amalan dia apa? Tak pernah tinggal walaupun satu malam solat sunat tarawih. Boleh tuan-tuan? Tak pernah tinggal. Walaupun tuan-tuan kok malam ada syih malam ke apa kan? Sampai-sampai surau ke apa? Loh, habis dah. Ya Latif, ya Latif, ya Latif dah. Tak pun tengah orang duk minum ngeteh, more dah. Tak ada dah tarawih malam ni. Lah, itu yang di surau, buatlah sendiri di rumah. Termasuklah tahu-tahu malam tu dapat Lailatul Qadar tuan-tuan. Permintaan tu, ya Allah, jangan terkejutlah. Dapat benda-benda pelik, rezeki-rezeki tak sangka-sangka dapat dalam hidup. Jangan tinggal. Tiap-tiap malam tarawih jangan tinggal. Jumlah rakaat tu terpulang masing-masing lah. Ada orang dia geng 08, ada orang geng 20, terpulang lah. Macam tuan-tuan ni biasa 8 ke 20 sini? 36. Serius lah.
Serius ah. Cabut lutut tu. Dia yang penting jangan tinggal tu je lah. Dia banyak perbahasan ulama. 8, 20, 36, 72, 200. Tak apalah, ni boleh sembang je lah. 72 dapat arwah dah sangat. Meninggal dah semua, tak ada dah. 20 gagah, 8 paling digemari. Itu pun antara 8 pun ada yang boleh beat lagi tu. Bukan beat harga, beat masa tu. Surah kau buat berapa rakaat? 8. Oh sama. Tapi habis kau apa? Habis kau apa? Surah kita orang 8.45 dah habis. Isyak 8.30. Teruk tu. Kawan ni baru nak beritahu surah dia habis 10 suku. Tak jadi beritahu. Teruk sangat. Janganlah macam tu. Jangan tinggal walaupun satu malam. Solat sunat tarawih. Semangat kita. Nanti Tok Bilal melaungkan selawat fadla minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Ramai-ramai tak sabar nak menyahut balik sallallahu wasallam alaih. Bilal pun, saya pun tak pernah dengar surau ni, tapi insya-Allah lah sebutannya okey lah kot. Tengah surau kadang entah apa-apa disebut tak tahu. Yang patutnya satu-satulah sebutnya subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud. Satu-satu kan. Al khalifatul awal. Sebut satu elok-elok lah. Kan ada dengan subhanal ma'bud, mana maju ada babak salah selih. Entah salah selih apa, budak dia bukan tahu. Jadi bagilah sedap sikit awak tu selawat nama Nabi, bukan nama pak saudara, bukan nama paman, nama Nabi tu sallallahu wasallam alaihi, selawat tu. Elok-elok ya. Okey, pasal apa? Tarawih dan yang lain lagi lah. Saya ingat tak ulahlah semuanya. Satu, maknanya masalah di sepanjang Ramadan ni, kebiasaan kita, isunya apa pertama tadi? Tentang ilmu, kefahaman kita tentang ibadah dalam Ramadan. Yang saya betulkan, yang saya tegur tadi tu semat masing-masing. Yang satu. Yang kedua, masalah kita dalam Ramadan, kebiasaan yang kita tahun-tahun sudah pun kita dah tengok. Perasan apa? Isu apa? Tentang apa? Yang kedua, isu tidur. Jawa panggil apa? Turu. Banyak sangat turu. Tidur banyak melampau sangat. Dia sebenarnya puasa ni memang mengantuk. Tipu lah kalau cakap tak mengantuk. Alhamdulillah Ustaz tak mengantuk langsung. Saya ingat sepanjang Ramadan sekali tak menguap. Tipu. Kau melampau. Janganlah macam tu, relax lah. Kau ingat malaikat. Dia mengantuk itu biasa. Tapi kalau dia layankan mengantuk tu, itu tak biasa. Mengantuk tu biasa tuan. Ramadan ni dia tak tahu menguap panjang. Lagi-lagi orang yang memang jenis tak tahu apa pahala dapat, apa ganjaran fadilat pun tak tahu lagi lah. Baca Quran pun tak ada jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alif. Hari pertama Ramadan kan, tak sarapan, tak apa, macam Parkinson, bergegong, ngantuk. Alif lam mim, bawa alif menguat dah. Lam mim. Tebal Quran ni. Banyak lagi ni. Banyak lagi nak habis ni. Nak sampai qul a'udzu birabbin nas tu jauh lagi. Dia mula malas dah. Tidur dulu kot. Banyak lagi. Alif lam mim. Sadaqallahul azim. Teruk. Memang teruk. Syaitan tak ada dah. Kena ikat. Dia lah pula takut jadi syaitan nanti. Ingat. Kalau mengantuk sangat, dengar. Ini saya nak bagi perkongsian lah. Kata ilmu macam mengajar pandai sangat kita ni tak. Mengantuk ini itu biasa. Sebab itu dalam Quran pun banyak disebutkan tentang tidur, mengantuk tidur. Disebut sinnatun, nu'asun, ruqud, naumun. Ni semua membawa maksud tidur. Maknanya tidur ni tuan-tuan jangan anggap itu tidur. Quran ada sebut tentang tidur. Tapi yang masalah dalam Ramadan, melayankan tidur tu, itu yang salah. Maksudnya tidur. Itu yang ada orang lepas sahur tu. Kali tak akhir kita jumpa dia lepas sahur tadi lah. Lepas subuh tadi tu. Lepas tu tak ada lah. Tidur. Zuhur, asar. Saya ingat dekat 6.45 petang lah baru bangun. Tu pun dia bangun-bangun dah, orang dah beli dah sarapan ni apa untuk buka tu. Dah siap atas meja dah.
Ish, lo beli dah semua. Tak terasa puasa ni, dia kata tahun ni. Ustaz kata tanda-tanda nak kiamat ni masa tu rasa sekejap, memang sungguh dia tu. Kejap je rasa masa. Sebenarnya bukan dunia nak kiamat, kau tu yang kiamat sebenarnya. Tolong tuan, jangan jadi macam tu lah tuan. Rapu, tak ada apa makna Ramadan kalau orang macam tu. Gini saya share ya. Okey. Dalam Ramadan kalau mengantuk sangat, tak boleh handle, ngantuk sangat, tidurlah. Malah bukan sekadar biasa-biasa punya tidur, mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bilakah tidur yang sangat digalakkan siap dapat pahala lagi? Namanya qailulah. Cuba sebut. Qailulah. Qailulah ini datang daripada perkataan qalilun. Belajar bahasa Arab tahulah, qalil itu maknanya sedikit, kathirun banyak, lawan kepada banyak sikit. Sikit itu qalilun. Qalilun atau kita sedang sebut ni qailulah, tidur sikit. Itu maknanya qailulah, sikit. Tidur sikit atau tidur seketika di tengah hari menjelang zuhur. Paling-paling pun sekurang-kurang dapat 5 minit, 10 minit, 15 minit, lebih kurang plus minus. 1 jam bukan qailulah. Itu kena ditahlilkan terus namanya. Meninggal dah nama itu. Nah, dia yang qailulah ini dia tidur sekejap ya. Orang putih panggil apa? Nap, take a nap. Tidur sekejap tengah hari itu. Kerana apa? Dengar, kata para ulama, orang jenis suka tidur pada tengah hari, tapi syarat qailulah lah, bukan membuta sampai pekan asar baru bangun tu. Yang tidur sekejap 15 minit, 10 minit tu, yang sekejap gitu kan. Fadilat dia apa? Kelebihan dia apa? Banyak bunyi ya. Kita kena berhenti dah nampak. Silakan azan isyak terlebih dahulu dan jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Kan? Dia bunyi yang pertama, ustaz azan. Cepatlah ustaz azan. Tu saya fahamlah bunyi kali kedua tu. Silakan azan isyak terdahulu. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala as-salah. Hayya 'ala as-salah. Hayya 'ala al-falah. Hayya 'ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
ilaha illallah. Allahumma rabb hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية رفيعه وبعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung tentang tajuk kita malam ini, Road to Ramadan, ataupun terjemah Melayunya, perjalanan menuju Ramadan. Bagaikan seseorang yang pernah pergi satu tempat, kemudian dia nak pesankan pada orang lain yang akan pergi. Ingat, jalan nak pergi ke situ tu biasanya ada tiga masalah, ada 3 lubang, ada 3 roadblock. Ada pesan siap-siap dah supaya yang bakal puasawan. Ni semua puasawan ni yang cakap ni pun, ni semua puasawan. Mengambil iktibar, siap-siap awal-awal. Bukan tak pernah tempuh, pernah dah, tapi mengingat masing-masing. Tu insya-Allah ya. Okey, sambung tadi. Masalah pertama tadi iaitu tentang ilmu kita tentang Ramadan. Saya dah cerita tadi. Maknanya lepas ni pakat bukalah kitab-kitab apa ni tentang Ramadan. Malah nak membaca, panggillah ustaz-ustaz, bagi satu tajuk. Ustaz malam ni cerita sikit fadilat tarawih. Pam dia bagi senang. Tajuk kena bagi sikit lah. Kan ustaz-ustaz ni cerita benda tu nanti, bagi tajuk sikit, bagi dia homework sikit. Ustaz minta kupas sikit tentang surah Baqarah. Sedap sikit. Tajuk tu bagi lain-lain sikit kan. Jadi isu yang kedua iaitu bila masuk Ramadan je biasanya apa? Iaitu tentang mengantuk yang teramat sangat. Gini, tadi saya sebut amalan dia, cara menangani mengantuk melampau sangat dalam Ramadan, iaitu amalkan qailulah. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan bahawa qilu fa inna syayatina la taqil. Kata Nabi, qailulah lah kalian. Macam mana? Macam mana nak kata? Qailullah, kalau kita kan buatlah. Lah tu maknanya kan. Macam mana qailu dah lah ya, tak apa lebih faham. Qailullah lah kalian. Sebab kata Nabi, setan tak pernah rehat. Gitu. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Awsat. Dengar, dia macam ni cerita dia. Qailullah itu adalah cara untuk rehatkan badan bila-bila pun, termasuk Ramadan nanti. Dia penat dah lah, puasa perut kosong, kerja lagi, yang kebun, yang sawah sawit ke apa, penat. Jadi Islam ajar qailullah, rehat seketika. Ada ulama kata qailullah ini tidur pun qailullah, tak buat apa-apa, duduk menyandar, termenung, mata tu macam kejap buka, kejap tutup, lama tutup dari buka kadang tu. Itu dia, orang tua dulu panggil memancing kantuk, dia panggil. Bahasa orang tua dulu lah, memancing kantuk dia panggil. Budak sekarang panggil mamai lah, mamai. Tahu mamai? Macam tuan-tuan sekarang ni lah, mamai lah ni, nampak ni. Bila nak habis panjang lah pula kan. Jadinya Nabi kata qailullah itu sebenarnya dia adalah rehat. Sebab ni sedap ni, kat ujung tu Nabi kata asyayatin la taqil, setan tak pernah rehat. Setan ni tak pernah rehat. Yang bagi tahu siapa? Rasulullah SAW. Jadi kalau tuan-tuan pernah jumpa ada orang dia kata, ustaz saya hidup tak ada rehat, begitulah. Ya, jangan macam tu. Orang Islam kita ingat, kita rehat kena ada. Kerja jangan macam Jepun, 72 jam non-stop kerja. Apa kerja begitu? Kita Islam dah masa rehat, masa ibadah, masa ilmu, masa makan, masa berkawan, masa kena ada. Nabi aja tidur sekejap, itu hak badan. Engkau bagi nafkah pada isteri, anak-anak, badan dia mesti ada hak dia. Rehat. Jangan rehat menengok telefon lagi pula. Oh ni yang kurta baru pula ni, baju raya, bulan, bintang, langit, awan semua ada. Dah tidur lah. Tidur betul-betul punya, quality punya time tu. Sebab kata para alim ulama, ista'inu bi tu'amis sahar ala siyamin nahar. Kuatkan puasa engkau di siang hari dengan bersahur. Orang suka sahur,
badannya insya-Allah steady, dia kuat insya-Allah dalam tempoh siang puasa tu. Siapa ni? Orang yang sahur. Dan Nabi kata, ulama sebut wabil qailulati ala qiyamil lail. Siapa yang rajin qailulah, senang bangun malam. Pok-pok jenis tidur membuta, payah bangun, kejut apa dengan jam, kejut telefon, kejut bini, kejut bibi, kejut. Sudah dia ni. Tunggu tak ke bumi je lagi. Ini biasanya susah, jenis tak qailullah lah tu. Tidur sekejap tengah hari, relax jap, datang majlis awal sikit, sandar di dinding, tu tidur jap. Yang membawang tu imam. Ini mengutuk membawang panjang Ramadan tak Ramadan sama. Dan ni tidur jap. Insya-Allah nanti malam bangun sahur senang, bangun qiyamul lail senang, masjid nak buat qiyamul lail ke pun 3 pagi pun boleh. Pasal dia dapat energi dah. Cas bateri dah. Itu. Termasuk juga mengantuk di malam hari ketika nak bangun. Tuan-tuan, saya ingat ada nanti ni dalam Ramadan surau ada buat apa program qiyamul lail sempena apa 10 malam akhir Ramadan tu kan, 10 malam akhir Ramadan kan. Biasanya ada lah tempat-tempat lain buat i'tikaf apa semua tu. Time tu aduh, dia biasa hujung-hujung kita dah penat tu dah ada dah tau. Dia macam dia rasa penat sikit nang. Mengantuk juga. Macam mana nak buat? Dengar, ni saya pesan ya. Jangan digagah juga. Tu je lah nak pesan. Kata Nabi SAW, ini dipesankan pada kita, idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yazhaba anhu naum. Nabi kata, siapa-siapa yang mengantuk sangat di kalangan kamu ni, Nabi kata, mengantuk sangat ni ketika inilah qiyamul lail, bangun malam, mengantuk, aduh dah dia, kalau berdiri semayang ramai-ramai dia dah macam tu dah. Ustaz, gempa bumi ke? Ustaz, gempa bumi ni bukan gempa bumi engkau yang gempa tu seorang-seorang tu. Dia dah beralun lah macam tu. Nabi kata apa? Pada waktu itu falyarqud hatta yazhaba anhu naum. Makanya pergilah tidur sekejap. Pergilah tidur sekejap. Ataupun maknanya dia tak join lah, pergi belakang sekejap, relax sekejap, tidur sekejap, pergi tidur lah. Jangan tidur sampai subuh. Baik tak datang macam tu, bawa sejadah siap datang daripada rumah, minyak atar semua sapu. Isteri kata baguslah suami akhir zaman ni, payah nak dapat macam abang ni, rajin qiyamul lail. Alhamdulillah yang doakan abang. Sampai masjid dia tidur sampai sahur. Baik tak payah datang macam tu kan. Teruk sangat. Kawan-kawan geng-geng semua ambil gambar masuk grup taman. Ni laki kau qiyamul lail tidur. Tapi nak buat macam mana, benda tak lejah dah kalau mengantuk sangat. Tak, ni Nabi ajar ni. Nabi kan penyayang. Mana Nabi cakap kalau mengantuk tahanlah, kerana setahun sekali je Ramadan ni. Pemalas. Nabi tak cakap macam tu. Nabi faham kau ni Ramadan tak Ramadan mengantuk tu, dah pergi tidur sekejap. Nabi kata pergi tidur sekejap. Sebab apa? Dengar ni Nabi cakap dia ada sebab. Bukan saja Nabi memanjakan umat, tak. Sebab Nabi kata apa? Pergilah tidur seketika. Kerana apa? Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun. Sebab kalau engkau teruskan juga semayang dalam mengantuk-mengantuk itu, la yadri la'allahu yazhabu yastaghfiru fayasubba nafsahu. Dia sendiri pun tak sedar sebenarnya waktu itu dia tengah minta ampun pada Allah ke dia tengah mencarut. Ya Allah, ampunkan aku, ya Allah, ampunkan aku, ya Allah, Allah, aku ampunkan kau. Allah ampunkan aku ke aku ampunkan Allah ni? Mengantuk dah. Sampai tahap dia yang mengampunkan Allah ni dah pergi tidur. Pergilah tidur. Betul tak? Mengantuk kan? Dia tu huyung hayang, mana boleh adjust? Tak boleh. Dan bukan setakat tu saja. Pihak trafik ni pun, pihak keselamatan apa JK apa Jabatan Keselamatan Jalan Raya pun selalu pesan memandu waktu dia tengah hari ni tuan-tuan, dia dipanggil micro sleep. Benda paling pembunuh pengguna jalan raya. Bawa motor, bawa kereta sama.
pembunuh jalan raya paling banyak sekali khusus Malaysia ini microsleep. Microwave tu yang panas ayam tu, kita macam lebih kurang bunyi. Memang bawa microwave tengah jalan ke Ustaz? Dengar dulu, microsleep tak sama. Microsleep ni adalah seseorang yang mengantuk atau terlelap antara tempoh 1 ke 30 saat. Dan kalau untuk pengetahuan tuan-tuan semua, kemalangan dalam tempoh mengantuk microsleep tu boleh berlaku sekitar 3 saat dan boleh terbabas sejauh 200 meter. Mata dia macam ni. Orang perempuan selalu salah faham. Asal tutup mata je tidur, salah. Ada dah orang tidur tapi celik. Itu namanya microsleep. Mata celik tapi tidur. Pernah ada tengok tak suami-suami ke kawan ke adik-beradik kita pun ada kot. Kita confuse dia tidur ke celik ni? Mata buka. Tidur dah ni. Sekali oh tidur. Dia ada tak orang tidur mata celik? Kau tengok sebelah kita ada tak? Oh semua celik lah, semua celik. Kan? Pasal tengok dia tak gelak daripada tadi ya. Takut dia microsleep contoh. Saja cari pasal sikit lah kan. Gitu. Dan bila memandu kalau dah microsleep ni tak boleh buat apa dah. Tak boleh buat apa. Kalau bulan tak Ramadan berhentilah, libita lah apa, minum air gas lah apa ni kan. Tapi kalau dah Ramadan macam mana? Namanya qailulah. Memandu jauh balik Kota Baru, Kelantan balik, kan jauh-jauh tu Terengganu semua tu. Jauh jenis berjam-jam, 12 jam orang pergi Mekah balik dah. Pergi jauh-jauh jadi jam ngantuk tak? Perempuan tak payah langguk. Ngangguk macam dia yang bawa. Yang ngantuk sini ya. Ngantuk apa? Dia start enjin tidur dah. Sepanjang LPT tu nganga dengan anak-anak belakang syahid. Kaki ke atas semua ke bawah tak ada dah, habis dah. Yang bawa kita rapat steering ke dadong gini. Tu ngantuk, tak boleh buat apa dah, berhenti tidur je lah tuan-tuan. Saya banyak betul-betul ni orang kata pakai sabun hilang, tak ada lah, tidur lah tepi, tak boleh buat apa dah. Tapi perempuan ni tak boleh marah lah, pasal dia bertugas dia banyak, tanggungjawab dia besar, jadi bagilah dia cantu je lah masa dia tidur pun, betul tak kak? Tengok tu, dia kena politik, kena pandai. Perempuan waktu lain mana dia tidur, kita boleh tidur depan TV sok khabar terbalik tu kan, tidur abah baca sok khabar terbalik, kenapa? Tengok tidur dah orang tua ni. Perempuan mana dah time tu dia tidur pun. Tapi yang best tu sampai je Kota Baru, baru dia bangun. Allah, sampai dah dekat je Kelang Kota Baru ni. Ayat tu tak tahan tu, dekat dia kata. Laki kau 16 kali kencing, tahu tak? Engkau sekali pun tak bangun. Tapi tak apalah kak ya. Itu je akak punya masa tidur je lah. Tidurlah. Jadi ingat, kenapa fadilat tidur sekejap tengah hari itu penting? Supaya kualiti qiyamul lail kita itu tak terjejah dengan melalut entah apa-apa disebutnya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan, idza qama ahadukum minal lail fasta'jamal Quran ala lisanih. Nabi kata, jika kamu bangun solat di malam hari, namun bacaan Quranmu dalam qiyamul lail tu kucar kacir bacaan, kelang kabut bacaannya, maka kata Nabi SAW, falam yadri ma yaqulu falyattaji', gilah tidur sekejap. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu. Bila nak habis wala antum abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud
Bini tu tak bangunlah qiyamul, tapi dia celik nak bangun nak perangat lauk. Dia mari dekat suami dia, lakum dinukum waliyadin, baru jumpa penamat. Tidak sampai ke duha je lagi ni. Tak sahur dia pagi tu. Bulun kuliah surah paling panjang dalam Quran. Ingat Baqarah. Kuliah panjang ayat ni, bukan panjang kau mengantuk. Nabi kata kalau dah bacaan dah gitu gungang, tidur. Dah pergi tidur dulu. Maknanya penting tak tidur sekejap dalam Ramadan. Ini ilmu kedua. Ingat malam ni ya, persiapan Ramadan nanti. Dan yang ketiga, apa masalah kita dalam Ramadan biasanya kita tempuh. Biasanya dalam Ramadan yang sudah-sudah, tahun ni mehlah kita ambil iktibar, ambil pelajaran bersama. Kebiasaan masalah kita dalam Ramadan adalah semangat kita dalam Ramadan tak menentu. Ada masa dia semangat, ada kalanya menurun. Ada malam masjid surau penuh dengan macam malam ni kan, anak-anak belia-belia ni ramai. Ada malam beliau yang tinggal. Tahu beliau bukan beliau Imam dan Bilal. Wassalamualaikum. Allahumma sholli ala Zainab Muhammad. Mam. Sallallahu wasallam alaih. Dahlah kita dua orang. Janganlah tak nyahu, kuatlah zikir. Ya. Nah, faham tak Jadi itu masalah sebenarnya. Naik turun semangat. Ni kalau kata start nanti nak apa? Kalau kata start puasa Khamis lah, insya-Allah lah. Rabu malam tengok. Jam. Biasa kan pakai rela jaga jalan tu. Tak. Dia pun tak rela. Dia pun tarawih sekali. Memang penuh tuan-tuan, mana-mana surau pun ada. Tak tahulah nak cakap, biasa tempat kasut orang penuh, dalam dah penuh orang. Sampai imam fikir, kalau macam ni lah kena renovate ni perasaan, kena pecah dinding ni perasaan, kena buat kesian jemaah mayang atas jalan lah. Tengah mayang boleh tahan tu. Kereta nak jalan dia boleh tahan tu. Sabar. Itu di permulaan. Tuan-tuan, di permulaan, ujung-ujung Ramadan macam saya cakap tadi lah. Rela pun tak ada. Tak ada siapa dah tinggal waktu tu, ujung-ujung dah. Dan ada orang tanya, ustaz, macam mana nak settle benda ni ustaz? Macam mana nak buat ni Ginilah tuan-tuan, ni saya share amalan ya. Moga-moga dia dipesankan ni, benda tu insya-Allah jadi. Tapi kurang-kurang ramailah sikit banding yang sudah-sudah lah. Dia lebih sikit lah, pasal dia dengar malam ni kan, dia ingat sikit. Macam ni tuan-tuan ya. Untuk menangani masalah semangat kita naik turun ini, pertama sekali tuan-tuan kena tahu, semangat kita dalam ibadah, tak kiralah ibadah ke apa benda kita buat, jenis ada musim semangat, ada musim menurun, itu bukan benda pelik sebenarnya. Janganlah tuan-tuan ada kadang dia insah terlebih kan. Entahlah ustaz, saya rasa saya munafik dah ustaz ni. Munafik dah ustaz. Apa cakap diri munafik pula habis tu? Seminggu awal Ramadan saya sah pertama. Masuk minggu kedua saya dah ke belakang sikit dah. Diturun. Baik ustaz, baik penceramah ke siapa, ulama kiai, tetap dia manusia. Nabi Rasul tolak tak termasuk. Tu bab lain. Ni yang awam-awam, orang awam ni Orang manusia biasa itu normal. Musim PKP, kayuh basikal tu nampak tak? Semangat tak? Berapa ramai kayuh basikal, betul tak? Kayuh semua, semangat turun berat badan, jaga kesihatan. Sekarang saya nak tanya, basikal tu mana? Paling-paling pun buat gantung tuala. Tahu tak? Bersawang dah basikal, berkarat dah lama tak pam angin. Itu namanya semangat dia ada musim. Faham tak? Kawan saya ada seorang, dia jogging, dia badan berisi sikit, brisk walking lah. Brisk walking ni laju sikit daripada jalan biasa tu, tegeh-tegeh namanya. Ni laju sikit, tu dia laju sikit, jalan dia kurang sikit pada jogging. Jauh orang tanya dia kat mana, dia share location tu. Kau kat mana? Dia share location. Nak bagi taunya berapa kilometer. Jauh tu dia punya kan sekarang kan map kita boleh share dalam Facebook.
Alhamdulillah semangat hari ni. Jauh dia kat 3 kilometer pun. Jauh juga bagi orang badan berisi ni. Okey lah. Balik dengan Grab. Faham tak? Ke saya ulang balik? Macam itulah. Normal, itu normal. Apa bidang pun. Bukan kata puasa tarawih, puasa Ramadan ni dah. Apa benda pun. Kita ni semangat tu dia ada masa dia. Dia ada masa. Itu manusia tau. Jangan kata diri tu saya teruk lah ustaz dulu semangat. Dah bukan. Ustaz pun sama orang kadang. Sebab itu iman kita naik turun, dia ada naik turun masanya. Habis tu macam mana nak buat? Ini Nabi SAW, Nabi bagi panduan pada kita, cantik dan sangat mudah kita nak hadam. Ni dengar baik-baik Ni Nabi ajar kita. Inna likulli amalin syirratan wa likulli syirratin fatratun. Dengar, ni Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata setiap perkara itu dia ada musimnya. Ni Nabi sebut setiap perkara itu dia ada. Perkara ni maknanya apa-apa yang kita buat, meniaga, jogging, senaman, kayu basikal, puasa, ibadah, baca Quran, akan ada musimnya. Faham tak apa makna musim? Namanya musim itu, atau kita kata apa? Tengah semangat. Pernah dengar tak ayat tu? Ada member kita buat satu benda tak pernah dibuat, tiba dia rajin buat. Orang kata apa? Biarlah, tengah semangat. Nabi kata setiap perkara dia akan ada musimnya. Setiap apa-apa kita buat dia ada musim semangat. Dan Nabi sebut walikulli syirratin fatratun, dan di setiap musim semangat dia akan ada masa mengundur, mengendur, berundur. Ni Nabi sebut ni. Maknanya apa? Ketika engkau mengundur, mengendur, berundur tu tengah tak boleh pergi dah. Tak boleh dah. Itu semangat. Panjang sangat imam baca pun. Tarawih lah kan. Nak cari imam yang ina atau ina. Tabat yada izaja lah kot. Imam baca Quran tebal-tebal, berjuzuk-juzuk. Tak boleh, tak lebih. Tak. Okey, dengar. Ketika engkau dah semangat kau dah apa tu? Dah menurun, Nabi kata apa? Dengar. Faman kanat syirratuhu ila sunnati faqad aflaha wa man kanat fatratuhu ila ghairi zalik faqad halaka. Ketika engkau tengah semangat kau tengah menurun, tengah tak apa nak pula buka puasa makan banyak ngat. Sebab itu masa berbuka tu janganlah orang panggil apa, membalas dendam sangat. Semua iklan di TV tu dia cari tu. Semua dia impun waktu, semua banyak nak makan. Sujud keluar cendol kot hidung tu. Member ingat hinguh dah cendol, tolak masuk balik tu. Masuk balik cendol tu. Banyak sangat makan. Saya pernah dengar ada satu orang tu, imam tu, dia jadi imam maghrib waktu Ramadan lah. Dia, saya ingat dia makan dulu kot banyak. Orang kurma air kosong tu, dah bantai bihun apa dia bubuh. Orang tolak dia imam. Saya dengar bacaan dia macam mana. Bismillah. Dia macam tu. Walau ghairil maghdubi alaihim walau. Sendawa dulu. Kami duk tunggu standby nak amin. Kenyang sangat. Tak boleh. Dia jangan melampau kan. Orang ringan-ringan dulu kan, lepas semayang tu lah baru nak sambung continue-nya. Tu. Jadi kalau tengah menurun semangat itu, kata Nabi SAW, jangan engkau ketika semangat tengah menurun, pastikan engkau di atas sunnah Nabi, maka kita akan selamat. Siapa cari yang lain, hancurlah. Maknanya apa? Ketika semangat tengah menurun, jangan tinggal terus. Jangan tinggal. Biasa tarawih buat 20 ni sekali pun tak muat.
Nampak member sebelah tengah Bilal fadlan minallah, dia kita cuik dia, semangat. Okey. Dia tarik balik menguak tu. Ni. Tapi ada malam yang tegur tadi tu, bukan kata dia menguak, dia pun tak ada dah. Rupa dia duduk belakang. Kawan yang menguak tadi cari mana member. Oi. Kawan duduk belakang kan. Lapan. Malam ni aku lapan je lah, aku tak lebih. Maknanya apa? Kalaupun tak larat, tak mampu sekalipun, jangan tinggal terus. Buatlah walaupun 8. Faham tak? Itu maksudnya. Jadi tahu tak macam mana cara bila nak kawal kita tengah tak semangat tu? Jangan, Nabi ajar, jangan tinggal terus. Buat. Tapi buat setakat mampu dulu. Besok Quran, satu hari atau lepas tiap-tiap kali semayang, 3 muka, 4 muka. Ini pas mayang tu, aduh penat pula. Tadi baru shopping tadi kan, beli baju raya lah apa nak ni apa. Aduh penat pula. 3 baris. 3 baris je baca Sadaqallahul Azim. Tak apalah, kurang-kurang itu je. Itu nak pesan. Tu Nabi ajar tu, jangan tinggal terus. Pasal kita musim semangat macam tu. Sama dengan tarawih kita pun. Jangan tinggal tu. Datang juga, datang imarahkan. Surau kita ni, yalah, saya masuk-masuk tadi pun sejuk, sedap, selesa. Rugi betul kalau tuan-tuan tak manfaatkan. Kapet ni dah lama ke baru lagi ni? Tebal kapet pun, alhamdulillah, selesa. Dia sujud pun sedap ni. Hari tu saya ceramah di Melaka kot. Baru saya tahu masjid tu kapet baru tukar 80,000 satu masjid kapet tukar. Oh, tebal betul kapet masjid dia. Dia nak tahu kapet baru tak baru, bila kita sujud, bulu kapet dengan bulu hidung bertemu. Dia bersilang tu. Oh, ni baru ni. Itu kapet baru tu. Memang sedap masjid. Ini sama alhamdulillah sedap, selesa, aircon sejuk semua kan. Jadi tuan-tuan imarahkan masjid ni, surau kita ni, jangan tak datang. Tuan-tuan ya, apa lagi mau, semua dah ada. Yang lagi eloknya, kita bersedekah. Infak Ramadan kita mula daripada sekarang, insya-Allah ya. Itu namanya semangat. Kalau dah menurun, jangan sesekali tinggal terus. Dipesankan para alim ulama, cara untuk kekal istiqamah paling-paling tidak amalkan beberapa amalan. Ini saya nak kongsi. Pertama sekali, kalau nak kita sentiasa bersemangat dalam amalan, nombor 1, jangan buat satu perkara terlalu kuat sangat di permulaan. Tak pernah bangun semayang tahajud, tiba malam tu dia bangun, dia bantai 10 rakaat terus, 20 rakaat, dah macam tarawih ha? Tahajud saja dia buat 10, hajat lagi 10 rakaat. Banyaknya. Rupanya malam itu je lah dia bangun. Ni ulama pesan, jangan kau beria sangat, sikit-sikit tapi berterusan. Istiqamah ni memang dah ini cerita umum. Ustaz tak ustaz sama. Istiqamah ni memang payah. Yang senang istirahat. Tu senang. Itu memang senang. Duduk menyandar gelak aja. Itu istirahat. Pertama, jangan beria sangat di permulaan. Yang kedua, bila buat satu-satu amalan, nak bagi istiqamah, nak bagi semangat dalam amalan kita itu, kalau boleh tahulah fadilat dan kelebihan. Tuan-tuan puasa, bersedekah, i'tikaf, baca Quran, tarawih, apa fadilat di sebaliknya? Baru semangat. Baru kita member kawan, tak larat lah. Kau tak larat pula. Allah ampun dosa-dosa kita. Kau tahu tak? Dosa Allah ampun. Dosa-dosa kecil. Dosa kecil ni tahulah kan. Dosa berat, dosa besar tu yang syirik tu lain lah. Apa ni, dosa-dosa ringan-ringan, nengok peha ayam, peha orang tu, Allah ampun. Grup skodeng kan kita ni. Engkau yang promote aku. Engkau stokis, aku ejen je. Aku follow engkau promote aku. Jadi engkau yang patut kena pergi tarawih, betul tak? Oh, okey. Dia baru dia reti sikit, dia tahu fadilat tu. Allah ampun dosa-dosa. Banyak menengok ni. Jadi Allah ampun. Jadi dia semangat. Yang kedua, tahu fadilat. Ketiga, nak bagi istiqamah macam mana? Jangan buat seorang-seorang. Apa ibadah pun jangan buat seorang. Beramai-ramai. Tuan-tuan tarawih seorang-seorang di rumah macam mana? Saya ingat 8 tu pun terror. 8 pun terror. Paling-paling tidak
Terawih buat seorang-seorang di rumah hidup. Tengah mayang teringat murtabak tadi. Cakoi tiaw tak makan lagi kan. Lalat bertelur pula situ nanti. Dipikirnya lalat bungkus elok, apa lalat nak masuk pula. Lalat sekarang pandai buka getah sendiri. Tak boleh ni, tak boleh. Payah mayang seorang di rumah dia tak semangat lah. Meh mayang ni dengan iringan suara alunan imam yang sedap, alunan selawat pula. Dia semangat dia lain. Tengok bola di rumah dengan tengok bola di stadium sama lain. Orang lelaki kan kalau di rumah jerit kena marah dengan bini ada. Baliknya bantan, bising orang nak tidur, go. Yang gol orang tu dalam TV tu, yang kom jerit buat apa? Dia gol macam dia yang sepak bola tu. Payah, benda tak boleh bincang dah. Baik pergi stadium. Sebelum nak masuk stadium kan dah keluar dah. Aku geng ni, aku negeri tu ni, aku kelab ni. Seronok kan. Dia semangat dia tu. Kita sama kat luar dah sembang dah. Malam ni 8 tak sembang lah. 20 okey ke sembang kan. Dia semangat. Lepas tu seronok lah tuan-tuan. Ibadah sama macam orang yang nak kurus. Biasanya orang nak kuruskan badan. Mana? Seorang-seorang. Dia ada buat grup geng-geng jaga kesihatan ke syurga, ahli syurga semua ada lah buat grup dia. Jangan seorang-seorang. Baru dia akan saling mengingat, support satu sama lain. Sebab tu kalau tuan-tuan semayang di rumah saja je lah tanya, mayang di rumah dengan masjid, surau, mana khusyuk? Mana lagi khusyuk? Semayang di rumah ke di surau, di masjid? Mana? Saya rasa rumah lagi khusyuk. Sebab di rumah kita boleh buat sendiri. Buat apa? Tutup pintu, tutup TV, anak suruh diam, cucu ikat semua kat pokok ke apa, kat tiang apa kan. Benda boleh buat. Di masjid surau tuan-tuan boleh buat benda tu semua? Mana boleh? Banyak gangguan lah. Tengah semayang, orang sebelah sudah. Dia mari dah. Walau ni kan ada orang CD sangkut kan. Ada kan orang macam tu. Payah nak wala dolin tu. Walau kita pun tengah baca Fatihah agak dengan kita pun walau dah macam rap kan. Walau macam hip hop pula masa budak ni nak sebut dolin payah. Banyak gangguan dah. Banyak gangguan. Nak khusyuk macam mana tuan-tuan? Cakap dengan saya macam mana nak khusyuk? Tengah-tengah rukuk tuan-tuan, nampak kuku kaki kawan sebelah. Tengok kuku kok ireng. Hitam gila, berlumut. Ini gua mana bawa keluar ni? Mamat mana hitam kakinya? Khusyuk tak? Dah tu. Kenapa Islam suruh mari berjamaah juga? Padahal payah nak khusyuknya. Rupa Islam nak suruh kita satu, hidup berjamaah. Kenal siapa tu imam. Kan nanti ada kematian baru sibuk nak cari tu imam, buat tahlil apa, menggali kubur lama, baru nak cari imam. Kenal lah sikit. Yang kedua, Islam nak bagi kita merasai semangat. Tak apalah yang mari sebelah engkau tu tengah menurun ke apa, tengah menjampi ke apa pun, kurang-kurang. Kau ni kenal lah sikit. Semangat bermasyarakat tu ada. Ibadah tu dia jadi kuat sikit. Semangat. Dan tuan-tuan pernah tak nak tarawih? Tapi rasa malahnya. Tapi nampak ada pokcik-pokcik kadang tu. Dia pun bengkok. Semayang pun bengkok. Untuk bila baru habis je sallallahu alaihi wasallam imam Allahu akbar, pakcik tu bangun dulu. Yang bengkok tu Allah, malunya bengkok pun sampai witir. Aku takkan 2 rakaat. Sekali dia tegur aku, malu. Tak boleh. Nampak tak? Kalau seorang di rumah ada buat macam tu. Mana pakcik bengkok, mana ada. Jadi kita datang surau masjid ni, rupa hikmah dia itu. Semangat. Boleh tuan? Jadi nampak semangat dah tu. Kalau boleh esok Ramadan, kalau boleh kan. Insya-Allah kita sama-samalah menjalani Ramadan kita dengan penuh ilmu, penuh semangat dan juga mendapat pengampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala.
Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan dosa ibu ayah kami, ampunkan dosa pasangan kami. Ya Allah, ya Allah, kurniakan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Sya'ban ini dan temukanlah kami, panjangkan umur kami, kurniakan kesihatan buat kami agar kami dapat bertemu dengan Ramadan dan dapat menjalani ibadah di sepanjang Ramadan nanti dengan tubuh badan yang sihat dan hati yang sentiasa bersemangat. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Tuan-tuan semua, sikit makluman, nanti selesai semua, kalau ada siapa berminat dekat luar sana tu, saya ada bawa minyak wangi kasturi kijang. Biasa ada dijual di luar. Kalau hari ni kita bawa, selalu orang tanya, ustaz mana tak bawa? Ni malam ni saya bawa. Ada siapa berminat nanti boleh dapatkan di luar sana. Banyak khasiatnya lah yang saya ingat tuan-tuan pun tahu. Kasturi kijang ni ramai dah tahu dah khasiat dia, ada di belakang sana. Lepas tu ada CD ya. CD tu yalah, sekarang ni ada kereta tak ada CD dah. Mana ada CD lah boleh pasang pun kan. Tapi kalau ada sebab minat, CD tu adalah CD yang mengandungi doa-doa dari Rasulullah SAW yang saya rakamkan dalam bentuk nasyid. Saya rakam dalam bentuk nasyid lah tu untuk nak dihafal. Ada 10 track semuanya dalam tu. Apa ni, nak kata merdu sangat tu tak lah. Suara jangan nanti ingat sedap sangat tak merdu tu tak lah. Tapi dengan AJL tu insya-Allah lah boleh masuk lah. Kalau boleh dengar lah nanti ya. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak tuan-tuan ya atas kesempatan. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak dengan penuh semangat dan istiqamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Ilyas Ismail di atas ilmu yang dikongsikan seperti tadi. Mudah-mudahan dapat sama-sama kita amalkan pada Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelum ini insya-Allah. Jadi sebelum kita balik nanti selepas solat Isyak berjemaah, seperti biasa insya-Allah ada disediakan makan malam untuk tuan-tuan dan puan-puan semua. Dan satu lagi, teruskan menyumbang ke tabung surau kita untuk sama-sama kita mengimarahkan aktiviti dan program-program di bulan Ramadan nanti. Dan bagi yang menonton secara live di Facebook pun, di bawah skrin tu pun ada diletakkan akaun surau. Jadi bolehlah sama-sama menyumbang untuk segala aktiviti dan program pengimarahan surau kita insya-Allah. Dan kami berbesar hati insya-Allah untuk program-program yang akan datang. Sekiranya Ustaz sudilah hadir lagi Ustaz insya-Allah, mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan. Terima kasih semua tuan-tuan dan puan-puan sepanjang program yang kita buat ini. Alhamdulillah sambutan pun okey, alhamdulillah. Mudah-mudahan program akan datang pun istiqamah ataupun kekal sebegini dia punya kehadiran dan sambutannya insya-Allah. Terima kasih semua, mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية